Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam edisi MG 30 September 2020. Kita ke berita utama. Jangan ditanya bila pilihan raya. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata dalam sesi Balai Rakyat Makmur bersama Kuala Lumpur 2030. Beliau menambah jika Perikatan Nasional PN memenangi pilihan raya, dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 WKB 2030 akan diteruskan. Meskipun WKB 2030 direka dan dilancarkan semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, namun beliau tetap meneruskan dasar bertempoh 10 tahun tersebut. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menegaskan bahawa Perikatan Nasional pasti akan memberikan komitmen total dan bukan separuh masa untuk menjayakan dasar tersebut. Tiada keperluan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menukar Jalan Raja Laut 1 kepada Jalan Palestin. Itu pandangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia berhubung penukaran nama jalan di sekitar ibu negara. Bagi mengetahui lebih lanjut, kita bersama-sama dengan rakan wartawan Nur Ayuni Johari yang kini berada di lokasi tersebut. Silakan Ayu. Baik, terima kasih Zaz di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kini sedang melintas langsung di Jalan Palestin yang merupakan Jalan Raja Laut 1 dahulunya di ibu negara ini. Dan kalau untuk maklumat anda yang tidak tahu jalan ini berada di bersebelahan dengan Menara KWSP dan juga berhadapan dengan Menara DBKL. Dan untuk maklumat anda, perkara ini telah pun diubah. Nama ini telah pun diubah oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur iaitu Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan bersama dengan Duta Palestin pada baru-baru ini. Ia sebagai simbolik ataupun sebagai lambang memberi jaminan dan memperluaskan hubungan dua antara kedua negara yang bersaudara dan mengesahkan bahawa Malaysia ini dan juga rakyat Malaysia ini memberi sokongan kepada rakyat Palestin yang sekarang ini ditindas oleh rejim Zionis. Dan untuk maklumat anda juga, Jalan Raja Laut utama masih dikekalkan iaitu di hadapan Dataran Merdeka itu menuju ke Jalan Menara CIMB di hadapan masih dikekalkan, cuma yang berubah adalah Jalan Raja Laut 1 dan ia bukan seperti yang ditularkan di media sosial bahawa yang pihak DBKL ingin memadamkan sejarah, itu tidak sebenarnya. Dan mungkin ramai juga confused bahawa nama Palestin ini diletakkan dan mengapa ia sebagai hanya simbolik sahaja memberi kata sokongan. Dan mungkin baru-baru ini juga ada Tan Sri Anwar juga memberi pandangan bahawa kenapa tidak nama Palestin ini ditukarkan kepada di jalan-jalan yang bernama Inggeris seperti Jalan College, Jalan Cochrane dan sebagainya. Mungkin itu ada mungkin perkara itu telah pun diputuskan oleh pihak DBKL di mana ia telah diputuskan ketika Majlis Himpunan Hari Quds sedunia di dataran DBKL pada 26 hingga 31 bulan 5 tahun 2019 pada tahun lalu. Dan juga dimaklumkan perhimpunan itu Kementerian Wilayah Persekutuan pada ketika itu telah memohon untuk pihak DBKL menamakan Jalan Palestin ini di sebatang jalan di area Kuala Lumpur. Jadi pihak DBKL telah memilih Jalan Raja Laut 1 ini ditukarkan pada Jalan Palestin. Namun tidak dimatikan terus atau dipadamkan terus Jalan Raja Laut yang diperkatakan untuk memadamkan sejarah Malaysia. Sebenarnya tidak. Dan untuk maklumat anda juga, tadi saya baru saja meninjau dan juga berbual beberapa rakyat Malaysia yang berada di ibu negara dan rata-ratanya memberi pandangan seperti tidak setuju dan ada juga yang bersetuju. Jadi kita saksikan dia punya komen pandangan mereka sendiri. Memang tak setujulah. Kenapa nak taruh nama Jalan Palestin? Ini kan Malaysia. Tak ada kena-mengena dengan nama tu. Rasanya macam itulah pandangan. Banyak nama lain boleh bagi. Palestin kena-mengena apa? Tak setujulah kalau ikut saya. Pandangan peribadi memang. Banyak nama lain boleh bagi. Orang Malaysia pun banyak juga yang biasa kan. Bagi nama lain pun lagi baik. Jalan Raja Laut tu kan tokoh penting juga Tukarlah nama yang Jalan Stono ke, jalan-jalan English yang lain ke, atau jalan yang kurang maksud lah. Itu je lah. Baik, saya kira itu saja laporan saya di sini, Zaz. Dan untuk maklumat anda, secara kesimpulan bahawa Jalan Palestin ini ditukarkan untuk sebagai simbolik memberi sokongan kepada rakyat Malaysia, memberi sokongan kepada rakyat Palestin dan bukannya ingin memadam sejarah Melayu di Malaysia.
Dan kita tahu Raja Laut adalah merupakan penghulu di Kuala Lumpur. Bagaimanapun ia masih dikekalkan di Jalan Raja Laut Utama yang berhadapan dengan Menara DBK. Saya kira itu saja laporan saya di sini. Kita kembali ke studio bersama Zaz. Baik, terima kasih Nurayani. Semua pelanggan dan pengunjung dua premis makanan iaitu Restoran Sri Utara dan Anjung Ketam pada 18 dan 19 September lalu diarahkan untuk menjalani ujian saringan COVID-19 di Klinik Kesihatan Membedai dengan segera. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata ia susulan ada individu yang mengunjungi dua restoran itu masing-masing terletak di Pusat Bandar dan Tanjung Aru disahkan positif COVID-19 selepas menjalani ujian saringan baru-baru ini. Sementara itu, Dr. Ismuni mengesahkan tiada sekatan dikenakan kepada mana-mana individu dan syarikat pengangkutan untuk ke Labuan susulan kawalan lebih ketat di semua pintu masuk ke Pulau Bebas Cukai itu. Berita seterusnya. Seorang wanita warga Emas meninggal dunia akibat serangan jantung selepas dikejar anjing liar kira-kira jam 6.30 pagi di Putrajaya semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Sepang, Superintenden Mak Nur Ehwan Muhammad berkata, dalam kejadian di Kampung Baru Dengkil itu, berdasarkan keterangan saksi ketika kejadian, beliau terdengar bunyi anjing menyalak dengan kuat dan melihat mangsa sedang berjalan perlahan menghala ke Taman Baiduri Dengkil sebelum dilihat terjatuh. Walau bagaimanapun, lokasi kejadian tidak mempunyai kamera litar tertutup CCTV. Namun menurut kenyataan polis, tiada sebarang unsur jenayah ditemui pada badan mangsa. Kita ke perkembangan berita politik. Ketua Biro Perhubungan dan Komunikasi Berjasa, Zamani Ibrahim berkata MCA sebenarnya sudah tamat tempoh bagi kaum Cina. Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Negeri di Sabah, beliau mengulas MCA sudah tidak laku bagi masyarakat Sabah termasuk kaum Cina di sana. MCA bertanding di 4 kerusi dalam PRN Sabah iaitu kerusi tradisi, Kapayan serta 3 lagi kerusi baru iaitu Elopura, Karamunting dan Likas. Namun kalah di semua kerusi tersebut. Justru katanya UMNO dan PAS mesti berani menolak permintaan MCA sekiranya parti berasaskan kaum itu berkeras mahu bertanding di kawasan majoriti Melayu pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Seterusnya, pertelingkahan secara terbuka hanya membuka pekung di dada yang akhirnya menghakis keyakinan rakyat kepada kedua-dua gabungan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional PN. Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Khairil Nizam Khairuddin berkata, langkah untuk memperkukuhkan muafakat perlu menjadi agenda utama semua parti dalam kerajaan supaya ia tidak boleh menimbulkan keraguan rakyat kepada gabungan tersebut. Khairil mengulas susulan kejadian komunikasi media sosial yang berlaku di antara Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan Ketua Angkatan Anak Muda Bersatu Armada iaitu Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Pemuda PAS katanya menghormati pandangan dan perspektif yang diutarakan oleh keduanya serta melihat perkara itu sebagai sebahagian daripada proses kematangan dan permuafakatan. Seterusnya kita ke berita dunia. Akibat impak berpanjangan COVID-19, Walt Disney Corporation bakal membuang 28,000 pekerja susulan penutupan taman tema utamanya di California. Langkah tersebut terpaksa diambil mengambil kira pelbagai faktor selain keengganan pentadbiran California untuk menamatkan sekatan yang membolehkan Disneyland dibuka semula. Menurut pengerusi unit Taman Tema Disney, Josh D'Amaro, mereka tidak mampu untuk terus menyimpan pelakon-pelakon yang tidak bekerja sejak April tetapi pada masa yang sama terpaksa membayar manfaat kesihatan mereka. Disneyland California terpaksa ditutup di atas arahan pentadbiran negeri bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kita ke berita sukan. Pemain naturalisasi negara Mohammadul Sumareh mengakui tidak sabar untuk beraksi bersama kelab Thailand Polistero FC selepas tempoh kuarantin di hotel di Bangkok selama 2 minggu nanti. Mengulas lanjut, Sumareh menyatakan perasaan gembira kerana ini kali pertama dia keluar dari Malaysia untuk beraksi dalam liga berbeza dan Polistero FC merupakan tempat yang baik untuk pemain Malaysia cuba dan dapatkan pengalaman. Selain itu, kehadiran pemain muda negara Dominic Tan di kelab itu juga dilihat akan membuatkan dia lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan angin baru di tempat yang baru. Kata Sumareh lagi, Thailand juga mempunyai kualiti padang yang cantik dan kerana itu juga bola sepak mereka sangat baik.
Baik, sekian dahulu buat masa ini. Teruskan layari portal Malaysia Gazette di www.malaysiagazette.com untuk info-info terkini. Saya Zazrina Zainuddin untuk edisi MG.